Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam subjek sains. Kali ini kita akan belajar mengenai KPS. Okey, KPS. Apa itu KPS? KPS ialah kemahiran proses sains. Sampai ini cikgu akan sebut KPS saja. Okey, iaitu kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains yang kita perlu tahu ada 12. Antaranya yang kita akan belajar pada hari ini ialah memerhati. Memerhati ataupun kadang-kadang dia sebut perkataan pemerhatian. Okey. Okey, memerhati ni menggunakan 5 deria yang ada pada diri kita. Okey. Yang pertama kita akan gunakan mata. Mata untuk apa? Mata untuk melihat. Okey, jadi deria ni adalah deria melihat. Yang kedua ialah kita menggunakan alat. Alat apa? Hidung. Hidung untuk menghidu bau. Okey, menghidu bau. Okey. Dan yang ketiga ialah kulit. Kulit pada tangan kita adalah untuk menyentuh. Yang keempat adalah lidah. Lidah adalah untuk merasa. Okey, kulit tadi untuk menyentuh. Okey, dan yang akhir sekali adalah telinga. Telinga untuk mendengar. Okey, jadi di sini kalau kamu tengok 1, 2, 3, 4, 5 kita ada 5 alat untuk melahirkan 5 deria. Okey, untuk menzahirkan 5 deria, iaitu melihat, menghidu, menyentuh, merasa dan mendengar. Okey, itu secara ringkas untuk kemahiran proses sains memerhati. Okey. Kali ini kita pergi pada kemahiran proses sains yang seterusnya. Kita pergi ringkas je dulu untuk pengenalan. Okey. Kemahiran proses sains yang seterusnya, kita tukar color dia. Ambil color biru. Okey. Iaitu mengelas. Okey, mengelas. Mengelas. Apa maksud mengelas? Apa maksud mengelas? Mengelas maksudnya kita mengasingkan dan mengumpul mengikut kriteria ataupun ciri-ciri yang sama. Okey. Itu maksudnya. Okey, cikgu bagi gambaran. Definisi sikit. Itu mengasingkan atau mengumpul mengikut ciri-ciri ataupun sifat-sifat ciri-ciri yang sama.
yang sama ataupun yang sepunya. Sepunya ni adalah yang sama, yang sama. Itu maksudnya mengelas. Kita maksudnya dalam satu kelas, contohnya dalam satu kelas, okey, dalam satu kelas kita ada ramai pelajar. Okey, kita ada ramai pelajar. Okey, kita ada ramai pelajar. Okey, jadi kita nak asingkan pelajar-pelajar ni mengikut ciri-ciri yang sama. Kita boleh asingkan dalam satu kelas tu. Contohnya kita asingkan ciri-ciri dia mengikut ciri-ciri yang kita mahu ialah okey, katakan dalam satu kelas, okey, dalam kelas kamu, okey, kita asingkan kepada dua kumpulan. Okey, maksudnya kita nak kelaskan dia kepada dua kumpulan. Mungkin kumpulan yang pertama ni kita nak asingkan kepada ini adalah lelaki, di sini adalah perempuan. Sebab kita tengok dalam kelas kita ada dua kategori yang sama. Ada yang lelaki, ada yang perempuan. Mungkin yang lelaki ni mungkinlah Ahmad. Okey. Farhan, contohlah. Okey. Yang perempuan ni mungkin nama dia Fatimah. Okey. Siti. Kenapa? Kita asingkan kepada dua kumpulan. Itu maksudnya yang kita kata tadi adalah mengelas. So kalau dia bagi dekat sini haiwan, bagi dekat sini haiwan pun kita boleh asingkan haiwan tu. Mungkin kita asingkan haiwan tu, itu satu haiwan tu dalam kumpulan haiwan tu kita boleh katakan cikgu bagi gambaran. Gambaran yang lain. Okey, katakanlah dalam kumpulan ni adalah kumpulan haiwan. Okey. Mungkin di sini harimau. Okey. Di sini buaya. Sini lembu. Sini unta. Okey. Agak-agak kita nak asingkan kumpulan haiwan di atas ni berdasarkan ciri-ciri apa? Ciri-ciri cara dia makan. Boleh kan? Okey, mungkin dalam kotak di atas ni ada dua kategori, ada dua ciri-ciri gaya pemakanan haiwan. Yang satu mungkin haiwan ni adalah herbivore. Okey, herbivore. Herbivore, apa yang kita tahu herbivore? Herbivore ialah dia makan tumbuhan sahaja. Dan satu kumpulan lagi dia adalah carnivore. Carnivore. Okey. Jadi kita masukkan saja nama-nama ciri-ciri tadi di bawah. Okey. Letak saja sini herbivore dalam kotak di atas. Haiwan mana yang herbivore? Dalam kumpulan herbivore yang makan tumbuhan saja. Itu lembu. Yang kedua adalah unta. Okey, yang carnivore buaya. Buaya dia makan haiwan lain. Carnivore ni adalah yang makan haiwan lain. Dia tak makan tumbuhan. Okey, harimau. Harimau pun makan haiwan lain. Harimau. Okey. Itu yang kita masukkan mengelas. Okey, yang kita belajar ni adalah mengelas. Okey, cikgu harap kamu faham dua KPS yang kita belajar, iaitu mengelas
dan juga memerhati. Cikgu masuk sikit lagi, mungkin KPS yang lain sedikit, iaitu mengukur menggunakan nombor. Okey, mengukur menggunakan nombor. Okey. Mengukur menggunakan nombor. Mengukur dan menggunakan nombor. Okey. Okey, mengukur menggunakan nombor ni biasanya dia bagi jadual lah. Okey, dia bagi jadual. Contohnya dalam sains kamu masak air. Okey, kamu masak air. Di bawah sini adalah penunung bangsa yang memanaskan air dalam ni. So kita akan sukat suhu dia menggunakan termometer. Tahu termometer, alat penyukat suhu tu kan? Okey, ini adalah termometer. Okey. Jadi, kita nak melihat air ni memanas dan kita akan catatkannya di dalam satu jadual. Okey. Masa dalam minit lah. Okey. Dan satu lagi adalah suhu air dalam darjah Celsius. Okey. So kita akan catat dia daripada 0, 2 minit, 4 minit, 6 minit, 8 minit. Kita akan tengok suhu air berdasarkan bacaan termometer tadi. Okey. Mungkin dalam permulaan 0 minit itu suhu air adalah suhu bilik saja, iaitu 30 darjah Celsius. Okey. Kemudian pada 2 minit yang seterusnya suhunya makin naik menjadi 40. Dan 4 minit yang seterusnya suhu naik lagi menjadi 60. Dan pada 6 minit yang seterusnya dia naik lagi menjadi 70. Dan terus naik lagi menjadi 90. Okey. Ini gambaran kasarlah eksperimen memanaskan air di dalam bilik sains. Iaitu kita nak tengok bacaan suhu air dia, sama ada semasa kita memanas tu dia suhunya makin meningkat ataupun makin menurun. Okey. Jadi kita kena pandai baca jadual dan juga kita pandai tengok buat ramalan, sedikit ramalan. Okey. Kalau soalannya ditanya ramalan, ramalkan. Okey. Ramal ni maksudnya kamu kena teka agak berdasarkan nombor-nombor yang diberi. Ramalkan bacaan suhu. Okey, ramalkan bacaan suhu air jika air dipanaskan secara berterusan. Okey, apa akan jadi suhu air tu? Okey, ni 2 minit, 4 minit, 6 minit, 8 minit sehinggalah 10 minit, 12 minit. Apa akan jadi suhu air ni? Suhu air ni akan naik jadi berapa pada ramalan kamu? Okey, agak-agaknya suhu akan naik berapa? Kalau kat sini kita tengok suhu air pada awalnya 30, 40, 60, 70, 90, maksudnya peningkatan suhu air daripada setiap minit yang dicatat tu adalah meningkat
lebih kurang 10 darjah Celsius. Okey. Sini dia bagi 10 darjah Celsius. Ini dia bagi 10 darjah Celsius. Okey. Kemungkinan kalau seterusnya mungkin ke 10 minit nanti. Okey. Suhunya akan naik juga kepada 100 darjah Celsius. Okey. Jadi jawapan kamu sini, kamu boleh ramal di sini yang paling tepat sekali adalah 100 darjah Celsius. Kerana bacaan suhu yang paling maksima adalah 100 darjah Celsius adalah suhu air mendidih. Okay, ini adalah ramalkan berdasarkan nombor-nombor dalam jadual yang diberi. Okey. Seterusnya kita diberi soalan berdasarkan mengukur dan menggunakan nombor. Dia kata sini lakarkan graf garis berdasarkan jadual di atas. Macam mana kita nak lukiskan graf garis berdasarkan jadual? Okey. Secara kasarnya kita kena tahu nak buat graf, kita kena tahu garisan tegak, satu lagi adalah garisan melintang. Garisan tegak adalah bacaan massa. Bacaan tegak adalah suhu air. Massa ni adalah garisan yang melintang. Okey, massa. Dan suhu air adalah bacaan takhir. Keputusan kita adalah yang tegak, suhu air. So kamu kena tahu yang melintang ni adalah massa dan yang tegak ni adalah suhu air. Ataupun kita boleh kodkan dia sebagai pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Nanti kita akan cikgu terangkan lagi pada tajuk pada siri-siri yang akan datanglah untuk lebih jelas yang mana pemboleh ubah dimanipulasi dan yang mana pemboleh ubah bergerak balas. Okey. Jadi kalau kita nak buat graf massa ni, kita ambil saja, kita plotkan saja daripada kosong, 2 minit, 4 minit, 6 minit, 8 minit. Okey. Semasa kosong minit, dia punya tingginya berapa? Kita boleh agak. Sini mungkin 50 suhu air dan sini adalah 100 suhu air. Okey. Semasa kosong, suhu air dia mungkin dalam 3. Okey. 3. Okey, di sini. Ini semasa 2 minit, suhu airnya adalah 40. Okey, di sini. Okey, semasa 4 minit, suhu airnya adalah 60. Dan semasa 6 minit, suhu airnya adalah 70. Okey, dan semasa 8 minit, suhu airnya adalah 90. 8 minit, suhu airnya 90. So, kita cantumkan saja titik-titik yang kita sudah plot tadi. Okey. Ini yang dinamakan sebagai graf garis. Ini yang dinamakan sebagai graf garis. Okey. Nanti kamu akan lukislah pada di ruangan di tempat kosong. Jika dia minta kamu lukis, kamu buat tadi seperti yang cikgu tunjuk pada graf tadi. Okey. Garisan yang menegak, dengan garisan yang melintang. Okey, yang melintang adalah massa, yang menegak adalah
suhu air. Okay, berapa tadi? Start daripada 0, 2 minit, 4 minit, 6 minit dan 8 minit. Okay, yang ni mungkin naik 20, 40, 60, 80, sini 100. Okay, berapa kotak tadi? 30, 40, 60, 70, 90. Okay, kotak tadi bermula dengan 30. 30 di sini, 40, 60 minit ke 6 naik jadi 70. Okey, minit ke 8 tadi menjadi 90. Okey, kamu hanya sambung saja dia punya garisan-garisan ini. Okey, ini yang dikatakan sebagai graf garis. Okey. Apa yang penting kita nak memahami cara melakarkan graf garis. Okey, graf garis dan juga ramalan. Okey, dan juga ramalan. Okey, graf garis dan juga ramalan. Okey, itu saja dalam 3 KPS yang kita belajar tadi. Okey, mungkin cikgu akan ulang balik naik ke atas lagi. Okey, yang pertama tadi adalah mengelas. Naik ke atas. Okey, yang tadi memerhati, kita memerlukan kepada 5 deria. 5 deria. Okey, seterusnya adalah mengelas. Itu maksudnya kita mengasingkan mengikut ciri-ciri yang sempurna. Okey, ciri-ciri yang sempurna. Sempurna maksudnya yang sama lah dalam kumpulan tu. Jadi kita hasilkan kepada 2 kumpulan yang sama. Okey, dan herbivore dan carnivore tadi. Yang terakhir sekali adalah mengukur menggunakan nombor. Maksudnya kita pandai melihat eksperimen dan juga kita pandai melihat jadual. Daripada gambar dan jadual ni kita akan dia akan ditanya dan kita boleh membuat jawapan yang tepat lah. Okey, berdasarkan nombor. Okey, biasanya ditanya ramalkan dan juga ditanya bagaimana nak membina graf garis ataupun graf garis ataupun graf palang. Okey. Itu saja setakat ini. Dan tugasan kamu adalah kamu terus buka pada buku aktiviti. Buku aktiviti kamu terus buku aktiviti sains itu muka surat. Kamu buat pada muka surat 1, 2 dan 3. Okey. Harapnya kamu boleh buat di rumah ya. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.